Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fajrina binti Maisa akan membuat presentasi mengenai clinical practice pre-hospital care and ambulance service. Okay, pengenalan. Perkhidmatan rawatan pro-hospital dan ambulan dapat memberikan rawatan pada waktu yang tepat dan pengangkutan pesakit yang cedera parah ke hospital adalah sangat penting dalam rawatan trauma. Langkah utama dalam pengurusan trauma awal adalah penilaian utama resusitasi iaitu melakukan penilaian prima dengan melakukan penilaian semula saluran udara, pernafasan dan peredaran darah. Tujuan rawatan awal diberikan kepada pesakit yang cedera parah di tempat kejadian adalah untuk melakukan tindakan yang terbaik kepada pesakit agar pesakit dapat memberikan rawatan pada masa yang tepat. Hal ini dapat membantu pasukan pro-hospital untuk mengenal pasti tahap kecederaan pesakit dan merawat pesakit dengan cepat dan selamat. Bagi kes study ini, saya telah memilih diagnosis traumatic brain injury with intra-abdominal bleeding yang bermaksud kecederaan yang teruk pada perut sering dikaitkan dengan kadar kematian yang tinggi. Sebahagian besar trauma pada perut berpunca daripada kemalangan jalan raya dan trauma disebabkan mekanisme tumpul. Pendarahan yang teruk adalah punca utama kematian dan mungkin boleh dicegah jika diberikan rawatan dengan cepat dan efisien. Pengurusan kecederaan pada perut memerlukan kerjasama daripada pelbagai disiplin bermula dari pra-hospital sehingga ke unit ICU. Maklumat mengenai data demografi pesakit. Pesakit lelaki berumur 41 tahun, Melayu, beragama Islam. Pasukan pro-hospital telah diaktifkan pada 11 hari bulan 12, 10 pagi apabila menerima panggilan daripada MDCC melibatkan kes kemalangan jalan raya antara motosikal dan kereta. Mangsa dikatakan sedar tetapi tidak boleh bergerak kerana sakit pada bahagian perut dan kedua-dua bahagian kaki. Sejarah penyakit perubatan, tiada sebarang sejarah penyakit perubatan, tiada sebarang sejarah pembedahan, tiada sebarang sejarah alahan. Sejarah sosial, pesakit merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Pesakit mempunyai 3 orang anak. Pesakit tidak mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19. Dokumentasi mengenai dapatan penilaian. Aduan utama, pesakit menaiki motosikal dilanggar oleh kereta ketika menuju ke kedai makan. Sejarah penyakit, pesakit mengalami sakit dan lebam pada perut. Pesakit mengalami sawan ketika dikecemasan apabila peralihan pesakit daripada stretcher ke hospital dilakukan. Pesakit mengalami muntah yang berterusan dalam ambulan. Pesakit juga mengalami luka tercalar pada kedua-dua tangan. Disability iaitu GCS pesakit, mata 1, verbal 2 dan motor 4. General condition. Pesakit sedar tetapi kelihatan pucat dan confused. Bagi airway, terdapat penyekatan saluran pernafasan. Bagi pernafasan, pesakit bernafas agak laju iaitu 35 per minit. CRT pesakit lebih daripada 2 saat dalam peredaran darah iaitu circulation. Ritme pesakit adalah laju iaitu tachycardia. Keadaan badan pesakit agak suam. Tanda vital pesakit, tekanan darah pesakit adalah rendah iaitu 80/53, kadar nadi pesakit 135 beat per minit, pernafasan pesakit agak tinggi 35 per minit, suhu 36.9, oksigen pesakit 87% under room air tetapi semasa dari tempat kejadian ke hospital, pesakit telah diberi high flow mask dan oksigen pesakit adalah 98 ke 99 under high flow mask, paras gula 8 mol, GCS pesakit 7/15. Pemeriksaan kepala dan leher, inspeksi luka terbuka pada dahi, kompres telah dilakukan di tempat kejadian, palpasi tiada bengkak, leher normal, palpasi pesakit, kelenjar thyroid normal, lymph node normal, tiada sebarang bengkak. Bagi pemeriksaan mata, hidung dan telinga, inspeksi mendapati pupil bilateral adalah pinpoint, palpasi normal, tekak pesakit adalah normal, palpasi adalah normal. Pemeriksaan bahagian dada dan paru-paru.
normal, palpasi normal, perkusi normal, akustiasi juga adalah normal, iaitu bunyi resonance. Pemeriksaan bahagian sistem kardiovaskular, inspeksi pesakit normal aktiviti bagi palpasi, CRT melebihi 2 saat, ritme nadi laju iaitu 135 beat per minit, akusasi 2 rhythm non-murmur. Bagi pemeriksaan bahagian abdomen, semasa melakukan inspeksi didapati terdapat lebam pada bahagian perut pesakit. Palpasi, pesakit mengalami tenderness, itu sakit ketika dilakukan palpasi. Perkusi bunyi seperti terdapat lebihan cecair. Akustasi absence of bowel sounds. Najis pesakit adalah berdarah. Bagi pemeriksaan anggota bawah dan atas pesakit, terdapat luka terbuka pada bahagian kaki kiri pesakit. Bagi anggota bawah semasa palpasi, pesakit sakit pada bahagian kaki kirinya. Untuk pengurusan kecemasan pesakit, danger, pastikan pesakit dan pasukan penjagaan pra-hospital berada dalam keadaan selamat dari sebarang risiko bahaya di tempat kejadian. Pastikan pesakit diletakkan ke stesen ambulan dengan selamat dan dipasangkan tali pinggang. Dapatkan sejarah pesakit daripada waris atau keluarga ataupun saksi di tempat kejadian menggunakan teknik sampel. Respon iaitu cek tahap kesedaran pesakit, menilai tahap kesedaran pesakit dengan bercakap dengan pesakit seperti memanggil nama pesakit sambil menepuk bahu pesakit. Bagi pengurusan kecemasan menggunakan A+C iaitu airway plus cervical collar untuk saluran pernafasan iaitu menilai saluran pernafasan pesakit, melakukan pemeriksaan ke atas saluran pernafasan pesakit untuk mengesan sebarang benda asing atau penyekatan saluran pernafasan pesakit, melakukan pemeriksaan ke atas saluran pernafasan pesakit dengan menggunakan teknik jaw thrust, keluarkan sebarang cecair atau benda asing yang menyebabkan penyekatan saluran pernafasan pesakit, buka saluran pernafasan pesakit daripada berlaku penyekatan saluran pernafasan dengan menggunakan OPA saiz yang sesuai, berikan bantuan pernafasan ke atas pesakit dengan menggunakan bag valve mask kerana paras oksigen pesakit yang rendah. Bagi breathing dan ventilation, inspeksi melakukan pemerhatian ke atas bahagian dada pesakit bagi menilai sebarang keabnormalan seperti warna kulit yang tidak normal, memerhati corak pernafasan pesakit bagi melihat pernafasan pesakit berada dalam keadaan sekata atau tidak sekata, melakukan pemerhatian ke atas bahagian dada pesakit bagi menilai kesan lebam atau luka yang terjadi akibat kecederaan, melakukan palpasi bagi mengesan sebarang keabnormalan, melakukan perkusi ke atas dada pesakit dan hasil perkusi menunjukkan bunyi resonans iaitu bunyi paru-paru yang normal, melakukan auskultasi paru-paru pesakit bagi mengesan sebarang bunyi yang abnormal tetapi semasa melakukan auskultasi, bunyi pernafasan pesakit adalah normal. Circulation melakukan pengambilan tanda vital, menilai keadaan pesakit dari segi warna, capillary leafy time, suhu, volume dan kadar nadi, melakukan pemasangan intravena granular to large bore dengan memberi cecair resusitasi seperti normal saline 2 pints secara bolus, melakukan prosedur transfusi darah di hospital kerana terdapat kehilangan darah yang banyak bagi menggantikan jumlah darah yang hilang, menghentikan pendarahan pesakit menggunakan teknik kompres pada luka pesakit yang berdarah, melakukan prosedur toilet and suture bagi bahagian luka terbuka pada dahi dan kaki pesakit. Disability melakukan penilaian terhadap tahap kesedaran pesakit iaitu GCS pesakit, melakukan pemeriksaan terhadap anak mata pesakit, mendedahkan badan pesakit dan menukarkan pakaian bagi membolehkan pemeriksaan fizikal secara menyeluruh dilakukan dan menutup pesakit dengan selimut bagi mengelakkan pesakit mendapat hipotermia. Pengurusan kecemasan pesakit, pergantian cecair adalah salah satu intervensi terapi awal yang paling penting dalam pengurusan pesakit yang mempunyai kehilangan darah. Nadi dan tekanan darah harus digunakan untuk menilai keterukan dehidrasi kerana hipotensi iaitu sistolik tekanan darah kurang daripada 90 yang berkemungkinan disebabkan oleh jumlah peredaran darah yang rendah. Selain normal disyorkan untuk resusitasi cecair, walau bagaimanapun kadar pergantian cecair mesti disesuaikan dengan klinika pesakit.
Prosedur transfusi darah. Kehilangan komponen darah semasa kehilangan darah yang banyak sebaiknya diuruskan dengan mengikut prosedur transfusi darah. Kehilangan darah ringan sehingga sederhana boleh diuruskan dengan infusi kristaloid dan koloid. Pengganti plasma mempunyai kesan langsung pada sistem pembekuan, terutamanya jika digunakan dalam jumlah yang melebihi 1.5 liter. Transfusi awal plasma beku segar iaitu FFP semasa pemindahan besar-besaran mengurangkan koagulasi dan meningkatkan kebolehan kelangsungan hidup pesakit. Peningkatan kemandirian menggunakan nisbah FFP kepada pemindahan RBC yang lebih tinggi berbanding dengan pendekatan konvensional. Oleh itu, pemberian RBC, faktor pembekuan dan platelet bersama-sama mengekalkan fisiologi darah dalam diri pesakit. Pengurusan kecemasan pesakit. Elektrokardiografi iaitu mengesan gangguan metabolik sebatian asas dengan aktiviti elektrolit dalam badan pesakit. Tube nasogastrik bertujuan untuk mengosongkan gasta dan mengeluarkan cecair atau gas daripada salur perhadaman. Tube urinary catheter atau CBD, pemasangan tube kencing ini adalah untuk memantau warna dan jumlah cecair pesakit. Tanda-tanda vital pula adalah untuk mengawasi keadaan tanda-tanda vital dan memantau hemodinamik pesakit. Bagi diagnosis perbezaannya adalah genitourinary trauma, intracranial bleed, hypovolemic shock, intra-abdominal injury, pelvic fracture, retroperitoneal hemorrhage. Ujian radiologi yang dilakukan adalah pemeriksaan sinar X ataupun X-ray. Sinar X dapat mengesan perubahan dalam sektor mediastinum dan paru-paru. Sinar X digunakan untuk memastikan kedudukan tube endotracheal atau ETT yang dimasukkan ketika proses intubasi pada kedudukan betul. Penemuan X-ray dada yang tidak normal bagi pneumotoraks dan patah tulang rusuk kadang-kala dikaitkan dengan kecederaan intra-abdominal dan merupakan petunjuk untuk perimagesian perut jika mekanisme untuk trauma mati sistem hadir. Bagi ujian radiologi pula, imbasan tomografi CT scan dilakukan untuk mengesan sebarang pendarahan yang berlaku pada bahagian dalam kepala pesakit. Imbasan CT scan merupakan satu ujian radiologi yang untuk mengesan sebarang kemungkinan berlaku pada organ dalaman pesakit. Pesakit yang mengalami trauma pada abdomen perlu melakukan imbasan CT dan boleh dilakukan pada masa yang sama tanpa membuang masa dalam penjagaan pesakit. Imbasan CT telah terbukti berguna mengesan pesakit yang mengalami trauma pada abdomen untuk mengelakkan laparotomi dan meningkatkan kos kemasukan ke hospital. Rajah menunjukkan imbasan CT tanpa kontras aksial kepala dan peningkatan diffuse ventricular suci dan lateral dan hyperattenuasi parenkim otak. Ujian radiologi MRI ataupun perimagesian rezonan magnetik adalah untuk mengesan edema cerebrum awal dalam pesakit yang separuh sedar atau dalam keadaan altered mental status. MRI dalam edema cerebrum mungkin menunjukkan isyarat hyperattenuating pada T2 flare MRI. Sebagai contoh, ia boleh digunakan di otak untuk menekan kesan cair CFS sehingga dapat menunjukkan lesi hyperintensif periventricular seperti plak multiple sclerosis. Perimagesian magnetik kepala, rajah menunjukkan isyarat hyperattenuating pada T2 flare MRI yang menunjukkan edema cerebrum. Ujian radiologi ultrasound pada perut dilakukan untuk mengesan kecederaan organ dan cecair bebas dalam perut selepas berlakunya kecederaan trauma. Ultrasound boleh mengesan cecair seperti darah atau kandungan gastrousus dalam rongga perut dan ia merupakan prosedur bukan invasif yang selamat. Ultrasound telah menjadi sebahagian daripada penilaian awal trauma pada abdomen kerana ia adalah mudah alih, kekurangan pendedahan sinaran Menkion, kebolehulangan iaitu membolehkan penilaian perubahan dalam keadaan pesakit dilihat, kepastian pemeriksaan. Ultrasound rajah menunjukkan imbasan positif yang diperoleh dengan cecair bebas pada bahagian abdomen. Ultrasound atau FAST dianggap paling berguna dalam pengesanan kecederaan organ akibat trauma pada perut dan ia dianggap tidak sensitif untuk mengesan kecederaan usus. Ujian makmal, keputusan ujian makmal pesakit
Untuk full blood count, hemoglobin pesakit adalah rendah iaitu 8.8 dan transfusi darah dilakukan, total white cell 10.2, hematokrit 55%, platelet 260. Bagi renal profile, urea pesakit adalah tinggi iaitu 20, sodium 142, potasium 5.0, klorid 112, creatinine 136. Arterial blood gas sebelum intubation iaitu under room air, PO2 84, pH 7.2, PCO2 31, serum bikarbonat 9.8. Semasa urinalisis, terdapat blood in dipstick, nitrate and leukocyte adalah negatif. Intubasi terhadap traumatic brain injury. Rawatan am, baringkan pesakit dalam keadaan posisi supine. Lakukan pemeriksaan tanda vital, tekanan darah, kadar nadi, kadar pernafasan, suhu dan skala kesakitan pesakit. Rawatan simptomatik, berikan bantuan pernafasan ke atas pesakit menggunakan beg mask. Buka saluran pernafasan pesakit daripada berlakunya penyekatan pada saluran pernafasan dengan menggunakan saiz OPA yang sesuai. Lakukan pemasangan cervical collar. Lakukan pemasangan intravenous granular rush bore dengan memberi secair resusitasi seperti normal selain 2 pint. Lakukan pemasangan splint ke atas anggota pesakit yang mengalami kepatahan atau kecederaan. Rawatan spesifik, sediakan peralatan resusitasi ke atas pesakit seperti peralatan intubasi, ubat dan anggota kesihatan yang mencukupi untuk melakukan prosedur intubasi. Berikan pesakit pre-oksigen sebelum melakukan intubasi. Berikan ubat sedatif sebagai pre-medication seperti IV midazolam dan IV scoline. Lakukan prosedur intubasi ke atas pesakit bagi membantu pesakit bernafas. Pemberian ubatan sedatif IVI midam morfin menggunakan pump infusi untuk membantu melancarkan proses intubasi. Berikan pesakit ubat antibiotik seperti Augmentin 1.2 gram untuk melawat jangkitan kuman. Lawatan spesifik seterusnya ialah lakukan pemasangan cardiac monitor terhadap pesakit bagi memantau keadaan ritma jantung pesakit. Pastikan penilaian carta input dan output pesakit yang diberi dicatat. Rujuk pesakit kepada unit kepakaran lain seperti pakar pemberatan, pakar pembedahan dan pakar bius. Pergantian elektrolit seperti sodium, potasium dan klorid bagi membantu untuk mengembalikan semula fungsi jantung, otak dan sel saraf. Hantar pesakit ke dewan bedah untuk merawat kecederaan dalam perut dan merawat pendarahan dalam kepala. Penyelesaian sistem makmal dan radiologi, pemeriksaan sinar X bagi mengesan sebarang keabnormalan antarjangkitan, imbasan CT untuk mengesan pendarahan pada bahagian kepala pesakit, pengimajan resonans magnetik kepala untuk mengesan edema cerebrum, ujian fast scan untuk mengesan sebarang pendarahan di bahagian perut, ujian pengambilan darah untuk mengesan sebarang jangkitan dan keabnormalan pada badan pesakit serta membantu dalam proses transfusi darah. Rawatan kejururawatan, lakukan penilaian tanda vital, lakukan pemasangan tube nasogastrik, lakukan pemasangan tube urinary catheter, lakukan cuci luka dan toilet and suture pada luka pesakit. Pendidikan kesihatan penting untuk memberikan pendidikan kesihatan penjagaan luka kepada pesakit dan keluarga bagi mengurangkan tahap kesakitan kepada pesakit. PPP perlulah memberikan pendidikan tentang proses pengurusan diri dan mendedahkan kepada pesakit tentang pentingnya penjagaan luka selepas pembedahan kepada pesakit. Luka dan kotor yang tercemar akan menghasilkan bau yang kurang menyenangkan dan boleh menyebabkan berlakunya nanah dan selaf. Jika keadaan seperti ini berlaku, ia boleh menyebabkan komplikasi seperti septic shock di mana jangkitan yang merebak ke seluruh badan akibat kegagalan penjagaan luka yang baik. Pendidikan kesihatan kepada pesakit dapat mengajar pesakit dan keluarga tentang cara yang betul dalam penjagaan luka pesakit. Kesimpulannya, rawatan yang diberikan oleh pasukan pro-hospital kepada pesakit yang cedera parah membantu pesakit untuk mengurangkan kadar kecederaan yang dialami. Pengurusan masa pro-hospital memberikan akses yang lebih baik kepada mangsa yang cedera parah dan dapat membantu mengurangkan kematian, kecederaan dan kecacatan. Semua kecederaan yang mengancam nyawa harus dikenal pasti semasa penilaian prima dan rawatan yang diperlukan harus dilakukan secepat mungkin agar dapat mengurangkan tahap keterukan kecederaan yang dialami oleh pesakit. Penting untuk pasukan pra-hospital menitik beratkan penjagaan pra-hospital dalam memberikan rawatan kepada pesakit yang cedera parah agar dapat mengurangkan keterukan kecederaan yang dialami oleh pesakit.
Sekian, terima kasih.